Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ustazah, apa khabar hari ini? InsyaAllah hari ini masih lagi bersama Ustazah Fitri. Kita akan meneruskan sesi pembelajaran secara atas talian untuk subjek Jawi tahun 4. Baik, masih lagi di tajuk pertama iaitu tanda bacaan. Jika sebelum ini kita telah mempelajari mengenai dua tanda bacaan yang utama iaitu tanda noktah dan tanda koma. Jadi saya harap kamu semua boleh faham dan boleh menggunakan dengan betul dalam ayat. Baik, hari ini tajuk kita ialah tanda soal. Sebut macam ni pun kita dah dapat bayangkan tanda soal tu adalah untuk soalan ataupun pertanyaan. Jadi tanda soal digunakan di akhir setiap ayat soalan, ayat yang berbentuk pertanyaan. Tengok dulu. Ini ialah bentuk tanda soal. Okey, cuba tengok apa yang perbezaan di antara tanda baca Rumi ataupun tanda baca dalam bahasa Melayu dengan tanda baca di dalam tulisan Jawi. Ya, betul. Kalau perasan, cuba tengok tanda tanya dia ataupun tanda soal dia terbalik. Ustazah, kenapa terbalik? Jangan panik. Memang terbalik. Okay. Kalau biasa tanda soal di dalam tulisan bahasa Melayu macam ni. Betul? Macam ni kan? Macam telinga sikit kan? Ada titik macam tu. Ini adalah tanda soal yang biasa kamu jumpa di dalam ayat bahasa Melayu. Tetapi di dalam Jawi, tandanya macam ni. Menghala ke sini. Kalau bahasa Melayu, macam ni. Kalau dalam tulisan Jawi, terbalik. Macam ni. Itu adalah tanda soal di dalam tulisan Jawi. Okey, kena ingat tau. Okey, seterusnya ialah penerangan mengenai tanda tanya. Tanda tanya ialah tanda bacaan pada akhir setiap ayat tanya. Saya sebut tadi kan, tanda bacaan pada akhir setiap ayat tanya. Maksudnya, bila kita nak bertanyakan sesuatu pertanyaan, soalan, kita mesti letakkan tanda tanya ni ataupun tanda soal ni. Kalau tak letak, dia tak akan jadi ayat pertanyaan. Dia akan tergantung je ayat kamu kat situ. Orang pun tak ada kewajipan untuk jawab pertanyaan kamu ataupun soalan kamu pun takkan dijawab sebab tak ada tanda tanya. Tak tahu awak nak tanya ke ataupun awak saja cakap ke. Okey, tengok ni contoh. Di manakah rumah kamu? Di manakah rumah kamu? Ni nak tanya mana rumah ni? Kat mana rumah awak ni? Tadi kena letak tanda soal. Kalau tulis kena letak tanda soal. Cuba tengok cara baca dia. Di manakah rumah kamu? Bukannya di manakah rumah kamu? Itu adalah bukan bentuk pertanyaan. Kalau kita nak tanya, mesti kita menggunakan ayat pertanyaan. Tak boleh. Kalau nak tanya tu marah-marah, mesti orang tak nak jawab, betul? Jadi nak tanya betul-betul, di manakah rumah kamu? Yang kedua, berapakah harga buku itu? Mesti letak tanda soal di hujung ayat pertanyaan. Okey, mudah saja. Contoh lain ialah kalau nak tanya nama kawan baru yang baru masuk sekolah, tanya, siapa nama kamu? Itu letakkan tanda tanya ataupun nak tanya dekat ustazah. Ustazah, boleh ke saya ke tandas? Itu adalah satu bentuk pertanyaan. Jadi kena letak tanda tanya ataupun tanda soal. Okey, mudah saja. Okay, yang kedua, penerangan mengenai tanda tanya ataupun tanda soal ialah digunakan pada akhir ayat tanya sebelum tanda penutup kata. Kita tengok pula kat sini. Masih lagi ayat tanya tapi di dalam bentuk yang lain. Okay, ini ialah tanda pembuka kata. Pembuka kata, penutup kata. Cuba tengok. Apa yang kamu buat? Tanda soal, penutup kata, tanya Ali. Okay. Kat sini menerangkan mengenai Ali yang bertanyakan kepada seseorang. Tapi yang menceritakan bukan Ali. Yang menceritakan ialah ustazah. Contohnya, apa yang kamu buat? Okey, ni Ali ni, ustazah petik cakap Ali ni. Tengok lagi. Ini adalah kalau kita petik cakap seseorang, kita quote cakap seseorang. Apa yang kamu buat? Tanda soal, tanya Ali. Biasanya kamu jumpa macam ni dalam dialog ataupun dalam cerita ataupun dalam perbualan. Kamu akan jumpa ni petikan ayat.
kata-kata seseorang dipetik. Ini pembuka kata, penutup kata. Sebelum penutup kata ni, untuk kalau ianya ayat pertanyaan, mestilah letak tanda soal. Okey, senang cerita, pendekkan cerita. Apa-apa bentuk tanda tanya, apa-apa bentuk persoalan, mestilah diletakkan tanda soal di hujung ayat. Macam ni pun sama, bentuk pertanyaan macam ni pun sama, walaupun dia ni merupakan satu petikan kata. Tapi kalau nak jadikan pertanyaan, mestilah letak tanda tanya. Okey, ini adalah komponen-komponen ayat tanya ataupun kata tanya. Kata soal ada 7, iaitu bila, apa, di mana, mengapa, bagaimana, siapa ataupun siapakah, berapa. Okay. Ini adalah 7 ayat tanya. Okay. Tengok penerangan bahasa Melayu dia. Okay. Kata tanya. Bagaimana digunakan untuk menerangkan cara. Bagaimana kamu hasilkan tulisan ini? Itu ialah untuk kita tanya cara ataupun kaedah. Seterusnya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menunjukkan sebab. Mengapa kamu tidak hadir ke sekolah? Ustazah tanya. Jadi, mengapa tu Ustazah nak sebab kenapa tak hadir ke sekolah. Ini kata tanya yang ketiga ialah siapa. Biasa kita tahu kan siapa ni kalau kita nak merujuk kepada orang. Kita tak bolehlah nak kata ke benda ataupun ke haiwan. Siapa ni mestilah orang. Siapa nama kamu? Siapa nama ayah kamu? Siapa nama ibu kamu? Itu ialah siapa untuk pertanyaan kepada orang. Yang keempat ialah berapa. Biasa berapa ni kita selalu guna kalau nak pergi beli barang ataupun tanyakan harga berapa, ataupun tanyakan bilangan berapa jumlah buku yang kamu dapat. Berapa jumlah buku yang perlu saya bayar? Macam tu. Berapa jumlah apple yang perlu saya beli? Itu ialah bilangan. Okay, seterusnya yang kelima, di mana. Di mana ni ialah menunjukkan tempat. Jika kamu nak menanyakan tempat, kamu perlulah menggunakan di mana. Ayat di mana. Bukannya menggunakan berapa, mengapa, siapa, bagaimana. Contoh ayat di mana. Di manakah letaknya Tugu Negara? Ataupun di mana letaknya Dewan Sekolah? Di mana ialah tempat. Yang keenam ialah bila. Bila ni menunjukkan masa. Bila kamu akan hadir ke sekolah? Bila kamu akan tidur? Itu adalah masa. Okay, yang terakhir, apa? Apa menunjukkan benda. Contohnya, apa yang ada di bawah meja itu? Apa yang kucing itu makan? Apa yang ada di sebelah buku itu? Itu menunjukkan benda. Jadi, saya harap kamu semua boleh faham mengenai penggunaan kata tanya. Ada 7 kata tanya. Okey, itu saja daripada Ustazah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan untuk tanda bacaan yang seterusnya, iaitu tanda seruan. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.